Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel The Pusat Platoon. Macam biasa, saya Azri. Okay, dalam video kali ini saya nak share berkaitan isu yang viral baru-baru ni, iaitu isu kucing yang diracun sampai mati. Kita mulakan video ni, saya nak share dengan korang. Okay, kita ada buat satu promosi, which is kita nak jual baju ni. Okay, special edition The Pusat Platoon punya baju. Okay, baju ni kita ada kita design didatangkan dalam 3 color, 3 warna. Okay, ada hitam, kelabu ni dengan warna putih. Okay, baju ni kalau korang tengok dekat sini, dia punya logo dekat depan. Okay, bulat. Logo ni tahan lasak tau. Berapa kali cuci pun memang dia akan tahan. Okay, and then kita ada dia punya special tagging dekat sini. Okay, kita ada special tagging. Dekat belakang ni pun kita ada tulis pasal description. Okay, dekat belakang ada logo yang kita punya Facebook dengan IG. Okay, ni warna kelabu. Kita ada color putih, and kita ada color putih and color hitam macam ni. Okay, so untuk korang yang berminat nak dapatkan baju ni, saya akan letak link dekat bawah. Okay, korang boleh tekan link dekat bawah, and saya akan letak promo code, special code untuk dapatkan diskaun baju ni sempena Hari Raya. Okay, sekarang kita tengah raya, and sempena dengan PKPP. Okay, so kita bagi harga special promo. Okay guys, back to our topic, which is kita nak cerita pasal isu yang viral baru-baru ni dekat social media. Okay, di mana ada kucing yang kena racun sampai mati. Okay, dalam kes yang baru-baru ni, ada seorang pemilik kucing ni, dia baru bangun tidur. Okay, so bila dia keluar daripada rumah, dia tengok kucing dia, 3 ekor daripada kucing dia dah mati, and 2 daripada yang lain tu dah macam nyawa-nyawa ikan dah. Dia dah bernafas dah, macam dah tak larat nak bernafas dah. Okay, bagi saya isu ini, kita tak boleh nak salahkan mana-mana pihak. Okay, tak ada yang salah, tak ada yang betul. Okay, sebab apa? Bagi pemilik kucing tu sendiri, okay, bila dia dah buat keputusan untuk bela kucing, okay, itu dah jadi dia punya tanggungjawab untuk jaga kucing tu. Okay, dia kena pastikan yang kucing tu selamat, tak mengganggu jiran-jiran, and tak menyusahkan orang lain. Okay, bagi pihak jiran pula, okay, biasa macam, okay, kita faham kadang-kadang jiran ni ada yang tak suka dengan kucing. Okay, bila jadi macam ni, okay, kadang-kadang bila dah lama sangat dipendam, okay, kucing datang dekat kawasan rumah dia, berak dekat rumah dia, kencing dekat rumah dia, okay, lepas tu baru balik pergi rumah tuan dia. So bila benda ni dah lama terjadi, benda tu boleh menyebabkan dia rasa macam jadi jadi geram. Sebab itulah terjadinya kes-kes kucing yang kena racun ni. Okay, now kita nak cerita lebih mendalam tentang isu ni. Okay, apa yang korang tahu pasal racun ni? Macam mana, apa simptom-simptom yang terjadi dekat kucing bila kucing termakan racun? Okay, racun ni ada banyak jenis racun. Okay, tapi yang selalunya terjadi dekat kucing, iaitu kucing ni termakan racun rumput. Bila dia main dekat kawasan luar rumah, okay, pemilik rumah ataupun siapa-siapa jiran ke baru sembuh rumput tu dengan racun. Kucing tu makan rumput tu, so dia terkena racun. Okay, ataupun mungkin ada racun serangga. Okay, apa-apa racun lah. Okay, simptom pula. Okay, untuk bab simptom, bila kucing ni termakan racun ataupun terkena racun, okay, kebiasaannya simptom yang mula-mula akan jadi is kucing tu mulut dia akan mula berbuih. Okay, mulut dia akan keluarkan buih. Okay, air liur dia pun akan nampak macam meleleh. Okay, and then kucing tu akan nampak macam lemah, tak bermaya. Kadang-kadang dia akan ada macam kesukaran, okay, susah nak bernafas. Okay, ada macam sesak nafas. Okay, and then kita akan nampak mulut dan hidung dia mula berdarah, and kita akan nampak mungkin ada kemungkinan yang bila dia kencing ataupun berak, kencing berak tu pun akan ada darah juga. Okay, itu tanda-tanda kucing yang dijangkiti ataupun termakan racun. Okay, kenapa korang rasa manusia ni sanggup buat benda-benda macam ni? Okay, cuba korang komen dekat bawah apa yang korang rasa berkaitan isu ni. Kenapa
macam mana, apa yang sebabkan dia orang sanggup untuk racun ataupun membunuh kucing ni. Komen dekat bawah, insyaAllah kita akan baca satu-satu. So kita boleh share sebab-sebab apa yang membuatkan manusia sanggup buat benda ni. Okay, sekiranya benda ni jadi, kita tak minta benda ni jadi, tapi sekiranya terjadi kes yang macam ni, kucing termakan racun, apa yang kita perlu buat? Okay, tips yang pertama is kita perlu calm down, relax, jangan panik, jangan gabra. Okay, kita jangan panik, ambil nafas. Okay, bawa kucing tu, angkat, bawa pergi vet. Yang tu benda yang paling penting kita kena buat. Bawa pergi vet, biar vet yang tengok apa yang dia perlu buat, bagi ubat ke apa-apa, so vet tahu apa nak buat. Untuk tips yang kedua, kita faham kadang-kadang benda ni terjadi tengah malam. Kita ada vet 24 jam yang buka. Tapi saya faham klinik-klinik macam ni dia punya harga dia agak tinggi. So apa yang korang boleh buat, korang boleh bagi dia air. Kalau kucing tu masih bernafas, korang boleh try bagi dia minum air suam ataupun air kosong. Bagi dia air, tapi jangan bagi air tu terlampau banyak sampai dia dah sesak tak boleh nak telan. Jangan paksa. Bagi dia minum sampai mana dia rasa dia boleh dapat terima air tu, korang boleh try suapkan. Untuk tips yang ketiga, sekiranya macam kita dekat rumah kadang-kadang ada simpan racun kan. Contohlah kalau macam racun tu maybe kita punya anak ataupun ada budak-budak ataupun kita sendiri yang tertumpahkan racun tu. Bila kucing tu termakan racun tu, so kita tahu kucing tu makan racun apa. Kita boleh tengok dekat label botol tu. Selalunya dekat label botol dia akan letak, dia akan tulis apa precaution ataupun langkah-langkah yang kita boleh buat sekiranya kita termakan racun tu. So korang boleh buat benda tu. Buat macam first aid punya ni lah, first aid punya step untuk kita elakkan jangkitan tu jadi lebih kritikal. Untuk tips yang keempat, kita perlu pastikan kucing tu mendapat pengudaraan ataupun dia ada udara yang mencukupi untuk dia bernafas. Pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. Contohnya kalau macam dia dekat dalam rumah, maybe korang boleh bawa dia keluar daripada rumah. So tips yang kelima, kalau kucing tu ada muntah, contohnya kalau macam dia muntah dekat dalam rumah, dekat lantai, kalau korang nampak macam ada sisa-sisa muntah tu, contohnya kalau macam dia muntah tu keluar macam ada nasi ataupun bercampur dengan macam ada lendir-lendir ke apa, korang boleh masukkan benda tu dalam plastik, bawa pergi vet sekali supaya vet boleh tengok. Dia boleh tengok and dia boleh ataupun korang boleh ambil gambar, snap gambar je pun boleh. Tunjuk dekat doktor. So doktor boleh elaborate, tengok apa benda yang dimakan ataupun racun apa yang dia makan tu. Maybe kalau macam korang bawa sampel, maybe doktor boleh tengok dalam dia punya mikroskop ke. So dia boleh buat ujian lah apa benda racun yang dia makan tu. Tadi saya dah share tips macam mana kita nak buat, apa kita kena buat bila jadi kes-kes macam ni. So sekarang saya nak cerita apa yang kita boleh buat ataupun apa langkah-langkah pencegahan yang ada untuk kita elakkan benda ni daripada terjadi. Benda yang paling senang, kita boleh beli sangkar ataupun bagi sesiapa pemilik kucing yang dah ada sangkar kucing dekat rumah, kita boleh letak kucing tu dalam sangkar. Make sure kucing tu dalam sangkar bila kita keluar daripada rumah ataupun bila-bila waktu kita tak ada dekat rumah. Bukannya kita nak letak dia sampai 24 jam, berminggu-minggu dekat dalam sangkar tu. Tak, kita cuma letak dia waktu kita nak keluar. Ataupun waktu yang kita tak boleh nak supervise, kita tak boleh nak tengok dia sepanjang masa. Ramai sangat pemilik kucing yang bagi tahu, kesian lah tengok dia letak dalam sangkar, tak sakit ke dia duduk dalam sangkar je. Macam terseksa pula dia kan duduk dalam sangkar tu 24 jam. Bila jadi kes macam ni, korang rasa mana lagi kesian? Duduk dalam sangkar ke balik rumah mulut berbuih-buih dah kena racun, lalas mati? Korang rasa macam mana? Mana yang lagi kesian? Duduk dalam sangkar ataupun kes yang macam ni? Of course kita rasa macam kesian, tapi benda ni lah yang boleh membantu untuk elakkan kes-kes yang macam ni terjadi tau. Untuk langkah pencegahan yang kedua, apa yang kita boleh buat? Kita kena pastikan kita punya kucing dekat rumah sentiasa bersih. Dia punya tempat sentiasa bersih, dia punya tempat najis, tempat makan, tempat air semua bersih. Kalau kita fikir logik kan, kalau macam kucing yang terlepas dekat rumah jiran, kenapa jiran tu marah?
Kalau macam korang sendiri dalam situasi jiran tu, kenapa korang rasa marah sampai sanggup nak bagi dia racun, nak bagi dia makan sebab dah terlampau sakit hati dah? Sebab kucing tu datang pergi berak dekat rumah dia. Berak, kencing, lepas tu tinggalkan. Hari-hari lah dia kena bersihkan. Kalau korang sendiri duduk dekat dia punya tempat pun rasanya mesti korang pun geram juga. Confirm, memang akan rasa sakit hati dia. Sebab bukan aku punya kucing. Kenapa bukan aku punya kucing, bukan aku yang bela, tapi aku yang kena bersihkan hari-hari dia punya tahi, dia punya najis semua. Sebab itulah benda-benda kes-kes yang macam ni terjadi. Sebab sakit hati. So, itu benda ni adalah tanggungjawab pemilik kucing tu sendiri. Korang sendiri yang kena ada effort untuk pastikan tempat-tempat dia bersih dan pastikan kucing korang tu tak terlepas keluar. Okay, tips seterusnya, kalau kata macam kita ada nak guna racun, contohnya macam kita nak racun rumput dekat luar rumah, ataupun kita nak guna macam racun serangga, macam pest control punya racun tu untuk satu rumah. Apa yang korang perlu buat is make sure kucing tu diletakkan dalam satu tempat yang jauh daripada tempat korang nak sembuh racun tu. Contohnya kalau macam nak racun rumput dekat luar, make sure kucing tu dalam rumah. Kalau nak sembuh dalam rumah, make sure letak kucing tu dekat luar rumah, letak dalam sangkar. Pastikan kucing tu tak dapat hidu ataupun tak dapat cium bau racun tu. So, boleh elakkan kucing tu daripada dijangkiti racun, sebab racun ni memang bahaya. So, racun pada kucing memang setengah kucing ni yang jenis sensitif, confirm akan ada dia punya tanda-tanda simptom-simptom terkena racun tu nanti. Itu saja saya nak share dalam video kali ni. Kalau korang ada apa-apa tips ataupun korang sendiri pernah experience ataupun pernah mengalami kucing sendiri kena racun, korang boleh share dekat komen. Kita akan baca, share dekat komen, so kita boleh share sama-sama macam mana cara korang handle situation ni, apa yang korang buat and apa jadi dekat kucing tu. Guys, setakat ni saja saya punya sharing untuk video kali ni. Kalau korang ada apa-apa cadangan, kalau korang ada apa-apa cadangan untuk next video yang kita nak buat, boleh share juga, tulis dekat komen. InsyaAllah kita akan pertimbangkan dan kita akan try untuk buat video tu nanti. Like, comment and share video ni. Thank you guys. Ciao. Pertama sekali yang apa? Apa? Like, comment, share. Kawasan ada